Allahu 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 Allah. Jadi soalan yang pertama, sebab saya tak nak bazakan masa, kan, mungkin ramai yang sedang nak siap sedia nak buat kuih raya dan sebagainya. Okey, soalan yang pertama, bolehkah Brother Lim kongsikan sedikit sejarah perbandingan agama? InsyaAllah. Terima kasih Brother Ben. Soalan yang bagus, iaitu tentang sejarah, sedikit sejarah perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Persoalan sekarang yang pertama adalah, adakah ilmu perbandingan agama ni suatu ajaran dalam agama Islam? Ini soalan yang pertama. Dan adakah diajar, diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan kalau kita lihat sejarah, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sering kali berdialog dengan kaum-kaum bangsa agama-agama, kaum-kaum yang beragama yang berbeza, dan mereka pernah berdialog. Dan Nabi Muhammad SAW pernah diziarahi oleh sekumpulan perwakilan, 60 perwakilan daripada Najran. Mereka ziarah Nabi di Masjid Nabawi dan mereka berdialog. Dan dalam perbincangan itu, dialog itu, Nabi menggunakan banyak perbandingan agama. Nabi gunakan perbandingan agama. So itu satu, ini artinya perbandingan agama telah berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama adalah Nabi Muhammad SAW. Itu zaman Nabi. Mari kita lihat zaman sahabat macam mana. Kalau kita ingat lagi seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Ini sahabat ini, okey, zaman sahabat ini, dia pernah berdialog dengan Patriarch John I, ketua gereja Jacobite ataupun Yakubiyah. Dia berdialog dengan ketua gereja ini. Okey. So Patriarch satu tu. So dia berdialog. Berarti zaman sahabat pun telah berlaku perbandingan agama. Sahabat berdialog dengan Patriarch. Dan bila saya bagi nama-nama semua ini, jangan risau. Sebab zaman Nabi, zaman sahabat, sebab di tanah Arab, mazhab-mazhab yang mereka berdialog ni, boleh dikatakan majoritinya adalah mazhab, adalah mereka berdialog dengan mazhab Kristian yang dipanggil Eastern Orthodox Church. Dia bukan Katolik atau Protestan, tetapi dia Eastern Orthodox ataupun Orthodox Timur. So zaman Nabi sudah berlaku perbandingan agama, zaman sahabat juga berlaku perbandingan agama. Dan mari kita lihat lagi. Zaman kerajaan Islam di Bani Umayyah. Okey, dan kalau kita dapat lihat Khalifah Umar Abdul Aziz, dia berdialog dengan Leo 111, Maharaja Emperor Byzantine. Sekali lagi kalau kita lihat kerajaan Bani Umayyah, mereka juga berdialog dari segi perbandingan agama. Sambung lagi, kalau kita lihat zaman kerajaan Bani Abbasiyah, kalau kita ingat lagi Khalifah Al-Mahdi, dia berdialog dengan Patriarch Timothy I, ketua gereja Nestorian. So, berlaku lagi, seterusnya berlaku lagi. Dan sambung lagi, zaman kerajaan Islam di Turki, Osmania. Inilah, barulah kita kenal orang yang berdebat, berdialog dalam bidang perbandingan agama. Iaitu Maulana Khairanawi. Maulana Khairanawi. Guru kepada Sheikh Ahmad Didat. So, dialah yang zaman dialah mereka terlibat dalam bidang perbandingan agama. So kerajaan Islam Turki Umayyah. Dan dia berdialog dengan siapa? Dia berdialog dengan Reverend Karl Galting Flander. Artinya dia chief missionary daripada Jerman. Okey, Federal dipanggil Reverend Fendel daripada Germany. Mereka berdialog. Dan kalau kita ada peluang baca keseluruhan ceritanya mereka berdialog, memang seronok sekali. Sebab perbincangan mereka ni, perbincangan antara Maulana Khairanawi dengan Reverend Fendel ini,
mereka bincang banyak perkara. Mereka sepatutnya ada 3 hari debat, tetapi hanya berlaku 1 hari saja. Hari yang kedua dan hari yang ketiga, Reverend Fendel tidak hadir. Apa sebab? Wallahu alam. Kemungkinan disebabkan hujah-hujah yang diberikan oleh Maulana Khairanawi menyebabkan dia tak mampu nak menjawab, nak ulas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Maulana Khairanawi bila hujah dengan dia, bukan saja dia cerita tentang contohnya percanggahan, percanggahan, cerita tidak konsisten, perkara-perkara yang ataupun dipanggil absurdities, ridiculous, perkara-perkara setengah-setengah perkara yang mengarut dan sebagainya. Dan bila Reverend Fendel cuba nak jawab, dia buat silap besar sebab Maulana Khairanawi dia bukan gunakan otak dia untuk hujah. Dia sebenarnya quote dia ambil ulama besar tafsir orang Kristian, tafsir agama Kristian punya ulama besar tulisannya. Maka mungkin itu salah satu sebab dia hanya hadir untuk hari yang pertama. Dan kalau kita lihat selepas itu zaman kita ada Sheikh Ahmad Didat. Dialah guru saya. Dan ramai tak pendakwa-pendakwa dunia ini belajar. Sebenarnya walaupun mereka hebat dalam bidang perbandingan agama, percayalah kata saya, majoritinya ada mengena dengan Sheikh Ahmad Didat. Sebab usaha dia pergi ke merata dunia untuk berdialog, berdebat dengan padri-padri, pastor-pastor di dunia, memberi semangat, memberi pengetahuan kepada kita orang Islam untuk memahami lebih mendalam tentang agama Nasrani. So disebabkan itulah perbandingan agama ni dia bukan sesuatu yang baru. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sehingga hari ini. Dan kalau kita lihat lagi, di semua universiti, Islamic University, biasanya mereka akan menawarkan khusus dipanggil Mukarana Al-Adyan atau khusus perbandingan agama. So biasanya orang belajar degree, master, PhD. Dalam erti kata lain, perbandingan agama adalah sebahagian kecil dalam ajaran agama Islam. Berarti Islam menggalakkan kita belajar perbandingan agama. Wallahu alam. Alhamdulillah, Brother Lim. Penjelasan yang begitu bagus, ringkas dan mudah faham. Tetapi persoalannya, Brother Lim, adakah perbandingan agama relevan tak zaman sekarang? Alhamdulillah. Relevan ke tak relevan? Ya. Sebenarnya, insya-Allah perbandingan agama bukan saja relevan zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Didat, dan insya-Allah dia akan relevan sampai hari kiamat. Perbandingan agama itu relevan. Tetapi pendekatan perbandingan agama ni kena ubah mengikut keadaan, ubah mengikut masa, ubah mengikut uruf setempat. Berarti perbandingan agama kita harus belajar. Perbandingan agama boleh digunakan untuk dakwah, tetapi pendekatan, teknik pendekatan, hujah tu. Berarti, saya bagi contoh. Kalau kita dengar Sheikh Ahmad Didat, dia berhujah. Okey? Contohlah, dia nak cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ. Okey? So, kalau kita gunakan hujah yang dia gunakan, okey? Dia kata, kalau Jesus tu Tuhan, kenapa dia kata, I by my own self can do nothing? Kalau dia Tuhan, kenapa dia kata, the word that you hear is not mine, but the Father which is in heaven who has sent me. Kalau dia Tuhan, kenapa dia kata, my Father is greater than I? Kalau dia Tuhan, kenapa dia kata, kenapa dia kata, I have yet to ascend to my Father? Ataupun, go to the brethren, dia kata, dia begitu suruh cakap dengan brethren, dia kata, I'm ascending to my Father. He is my Father as well as your Father. He is my God as well as your God. Poin di sini adalah, hujah-hujah yang tidak hujah tu, kalau orang dulu-dulu kali pertama dengar, memanglah, orang kata boleh goyang akidah. Tetapi, hujah ini telah dijawab oleh pastor, oleh missionary Kristian, walaupun hujahnya, orang kata menyakinkan ke tidak, tetapi sudah ada jawapan. Maksudnya, bagi penganut Kristian, bila dah tahu ada jawapan, bila kita dengar, don't worry, sebab padri dah cakap dah, memang mereka salah faham, mereka salah tafsir, mereka tak faham tentang hujah dalam agama Kristian. Maka mereka ada jawapan untuk hujah tu.
Maka kalau kita gunakan hujah yang sama, maka dia bagi saya kurang berkesan. Allah